Assalamualaikum dan salam sejahtera. Secara tak langsung, aku terpanggil juga untuk menceritakan satu pengalaman yang boleh dikatakan seram ketika aku menghadiri satu kursus yang telah diwajibkan untuk aku menghadirinya semasa aku bekerja dahulu. Kisah bermula di suatu tempat di negeriku jua, iaitu di Perak. Aku bersama dengan kawanku Inah menuju ke destinasi dengan menaiki keretanya. Kami sampai agak awal ke pusat latihan tersebut, iaitu lebih kurang pukul 11 pagi. Sesampai di kaunter pendaftaran, aku dan Inah hanya diberitahu bahawa barang keperluan kami hendaklah ditempatkan di dom yang sebelah bawah sekali, iaitu di bangunan yang terletak di sebelah kiri. Aku memerhati keadaan sekeliling pusat latihan tersebut. Inah, kau tengok tu, bangunan di sebelah kanan. Ada perkuburan Kristian lah sebelah pagar sana, kataku pada Inah. Yelah, nasib kita sampai awal kan, kalau tak, kita kena duduk bangunan sana lah, jawabnya, kata Inah. Aku dan Inah memberi salam dan memasuki ke dalam dom. Ramai juga peserta kursus yang telah sampai dulu dari kami. Mungkin mereka dari tempat yang jauh. Masing-masing sedang sibuk mengemas barang-barang. Nasib baiklah, katil-katil di dalam dom tu tiada yang 2 tingkat. Jadi, kami semua tiada masalah dengan tempat tidur. Dalam pada mengemas barang-barang, kami juga sempat berkenalan dengan rakan-rakan yang lain. Pada sebelah malam tu, selesai sesi kursus iaitu pada pukul 10 malam, kami pun menuju ke bilik. Dalam perjalanan dari kantin ke bilik, beberapa orang rakan yang awal telah pun ternampak satu lembaga yang melompat-lompat semacam beruk di atas bumbung bangunan. Mereka cakap benda tu berbulu lebat. Bukan seorang yang nampak, tapi 3 orang rakanku. Masing-masing pun heboh beritahu cerita yang sama. Aku tersenyum seketika, tapi dalam hati, adakah ini satu permulaan? Rakan-rakan yang lain masing-masing juga terdiam. Aku sengaja beritahu pada mereka mungkin ada kerak atau beruk di belakang bangunan. Sebabnya aku tengok di bahagian belakang terdapat hutan dan pokok-pokok semak samun. Aku dan ramai kawan-kawan lain hanya menunaikan solat isyak di dalam bilik. Beberapa orang lagi kawan, mereka menuju ke surau yang terletak di tengah-tengah antara bangunan kiri dan kanan. Selesai bersolat, rakan-rakan yang bersolat di surau pun balik ke dom. Apa yang mengejutkan kami, mereka menceritakan tadi ada seorang makcik cleaner yang ada di surau. Bagi tahu pada mereka, makcik tu pesan, janganlah buat hal yang tak elok di tempat kursus tu. Janganlah terlalu suka sangat, katanya lagi. Itulah yang disampaikan oleh kawan-kawan kepada kami yang bersolat di dalam dom. Kami pun hanya mengangguk sajalah, tanda faham apa yang disampaikan. Malam kedua di dalam dom, kami sudah mula riuh sedikit di waktu malam. Maklumlah, sudah kenal. Jadi, macam-macam cerita pun ada. Ada yang gelak bila teringatkan perkara lucu semasa di kelas. Aku boleh dikatakan peserta paling otai. Sebab, akulah orang yang lama sekali bekerja dalam bidang tersebut jika dibandingkan dengan peserta yang lain. Maka, kebanyakan mereka semua pun memanggil aku kakak. Bilik air di dom kami ni agak besar, tapi tandas dan bilik mandi pula tak cukup. Ada tandas pula yang rosak, ada tempat mandi yang tak berfungsi. Memang akan berebut. Sebelum tidur, aku pergi ke bilik air untuk memberus gigi. Memang tabiat aku, kalau ada cermin di depan, aku tengok aja cermin tu sambil memberus gigi. Tapi
Apa yang menghairankan aku, bila aku terpandangkan cermin, banyak pula gigi aku yang berdarah, walaupun aku basuh. Tapi, bila pandang cermin semula, ada juga darah yang keluar lagi. Lantaklah, aku cakap sendiri. Aku toleh kiri kanan, semua orang pun dah tiada. Naik juga bulu tengkuk aku waktu tu. Rupanya, hanya aku seorang saja di bilik air. Lekas-lekas, aku pun masuk ke bilik untuk tidur. Lebih kurang pukul 3 pagi, aku terjaga sebab rasa nak buang air. Tapi aku terdengar bunyi air dipasang dalam bilik air tersebut. Di dalam hati aku berkata, mungkin ada orang yang bangun kot untuk ke tandas juga. Sebelum masuk ke bilik air, baca dulu ayat kursi. Adalah aku gunakan ilmu-ilmu yang aku pelajari dengan arwah guruku dulu. Semasa aku masuk, aku tidak menoleh kiri atau kanan. Yang aku fokus cuma tandas saja. Aku pilih tandas yang di tengah. Kulihat tandas yang di hujung sekali masih tertutup dan bunyi air dipasang. Selesai saja aku keluar tandas, aku perhatikan tandas yang di hujung masih lagi tertutup. Ish, siapalah agaknya, lama sangat membuang, kata dalam hatiku. Aku pun terus masuk ke bilik dan sambung tidur. Malam kelima kami di pusat latihan, memang banyak perkara pelik terjadi. Aku telah dilantik untuk menjadi juru acara bagi majlis tamat latihan dan penyampaian sijil pada keesokan malamnya. Jadi pada malam tu, aku seorang diri sebelum sesi dimulakan telah pergi ke kelas awal, konon nak berlatih, tanpa ada orang yang nampak. Aku pun membuka pintu kelas dengan bacaan doa. Aku pasang semua lampu yang ada. Aku buka satu bilik yang menyimpan segala peralatan. Semasa aku buka pintu bilik tu, alangkah terkejutnya aku dapati ada tumpukan berwarna merah, seakan darah dan semacam titik-titik darah di atas lantai bilik tersebut. Aku pun capai saja mic yang nak kuambil. Terus saja aku keluar dari bilik tersebut. Sambil daripada itu, aku bercakap kuat-kuat di dalam kelas seorang diri. Aku tak kacau kamu. Jangan kamu cuba untuk kacau aku. Aku tak takut pun kamu. Yang aku takut hanya Allah. Aku pun meneruskan latihan seorang diri. Dalam beberapa menit kemudian, barulah datang rakan-rakanku yang lain. Malam tu, selesai saja sesi kami, kulihat ada beberapa orang kawan-kawan yang berkumpul sambil menunjuk-nunjuk ke arah bumbung bangunan. Mereka mengatakan ada lembaga berbulu lebat di atas bumbung. Aku cuba untuk menenangkan mereka, mengatakan itu cuma beruk dalam hutan di sebelah belakang. Masing-masing pun agak tidak berani untuk memandang lama ke arah bumbung dan beredar masuk ke dom. Aku dan beberapa kawan lagi mengambil keputusan untuk menunaikan solat isyak di surau. Setelah hampir di surau, kami dapati makcik cleaner pun ada sekali dengan siap memakai telekung. Aku dapati makcik tu hanya tersenyum memandang kami. Selesai menunaikan solat, aku dapati tiada pula makcik tadi. Mungkin juga dia telah keluar awal, bisik hati kecilku. Di dalam bilik, riuh rendah suara masing-masing. Semua pun sibuk untuk membuat latihan sempena hari tamat latihan. Seakan kami telah lupa pesanan makcik supaya jangan terlalu suka. Tapi tanpa kami sedari, ada juga kawan di katil sebelah almari yang tidak berapa sehat. Rupanya dia agak pendiam dari hari kedua lagi. Kami pun meneruskan kursus sehinggalah sampai hari penamat. Tapi hari esoknya lah kami baru boleh berangkat pulang. Itu pun setelah selesai pertandingan.
Pada keesokan paginya, rutin kami memang bangun awal, berebut bilik mandi dan menunaikan sholat subuh. Semasa aku membaca tahiyat akhir, aku terdengar orang menjerit di dalam bilik air. Semua orang pun terkejut. Selesai memberi salam, aku bergegas ke bilik air dan mendapati seorang rakanku menjerit sambil jarinya menunjuk-nunjuk ke arah tandas hujung yang masih tertutup. Seorang pun tiada yang berani untuk masuk ke bilik air. Hanya aku dan kawan yang menjerit tadi yang ada. Aku bertanya kenapa. Dia mengatakan tadi kawan sebelah katilnya telah masuk ke tandas tu. Dan tiba-tiba dia terdengar bunyi dentuman, bunyi orang terjatuh. Bila dia cuba buka, pintu tersebut telah terkunci dari dalam. Aku tanpa membuang masa terus menendang pintu tandas. Bila terbuka, aku dapati Liza, bukan nama sebenar, telah pun pengsan di dalam tandas. Aku lantas memanggil rakan tadi untuk menolong aku, mengangkat Liza dan membawanya ke katil. Aku mengambil air mineral yang ada, kuhembuskan ayat kursi dan 4 kul ke dalamnya. Lalu kusapukan ke muka Liza. Alhamdulillah, Liza tersedar dari pengsan dan bilik kami didatangi oleh cikgu-cikgu dan penyelia kursus. Setelah Liza boleh bercakap, aku tanyakan padanya, kenapa boleh terjadi sebegitu? Lalu dia menjawab, masa masuk tandas tadi, ada orang telah menolak dan mengetuk kepala saya. Itulah sebabnya saya terjatuh dan pengsan, kata Liza. Kami semua memandang antara satu sama lain. Ada yang pucat lesi kerana ketakutan. Aku pula telah diminta oleh pihak pengurusan untuk menghantar Liza menaiki kereta bersama seorang penyelia ke hospital. Dalam perjalanan, aku bertanyakan pada penyelia tersebut akan keadaan sebenar di tempat kursus itu. Apa yang mengejutkan aku, dia mengatakan tiada langsung pun seorang cleaner yang bekerja di sebelah malam di situ. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal pun sambil memikir, siapalah makcik misteri itu ya? Penyelia tu pula baru menceritakan macam-macam kejadian yang berlaku sebelum kumpulan kami berkursus. Ada kumpulan lain pun mengalami kejadian-kejadian yang seram. Dipendekkan cerita, rupanya Liza semenjak hari kedua lagi telah pun mengalami gangguan. Dia terdengar seakan ada suara memanggil dari arah tandas tersebut. Itulah sebabnya dia agak murung dan nampak tidak berapa sihat. Alhamdulillah, setelah dibuat X-ray, kepala Liza tidak apa-apa pendarahan dan semuanya selamat. Itulah saja yang dapat aku ceritakan. Pengalaman aku sendiri ketika berkursus suatu masa dulu. Kalau tak menarik, tolonglah jangan dikecam. Sebab ini bukan cerita rekaan. Ingat, syaitan dan iblis itu pengikutnya adalah jin-jin, bertujuan untuk melemahkan dan menyesatkan kita. Wallahu alam.